Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Aisyah binti Azman. Nombor matrik saya J20G0756. Jadi, hari ini kita akan membincangkan pandangan subjek fizik dari perspektif aksiologi. Pertamanya, apakah itu aksiologi? Aksiologi adalah teori yang membincangkan nilai ilmu sama ada sesuatu ilmu itu penting ataupun tidak. Jadi di dalam teori aksiologi ini kita membincangkan dua aspek nilai, iaitu kerohanian dan juga kebendaan. Aspek nilai kerohanian ini adalah nilai yang baik mengikut teras manusia dan memberi manfaat kepada manusia dalam jangka masa yang panjang, dan kebendaan adalah sebaliknya, iaitu nilai kemuliaan terhadap sesuatu benda bagi mencapai kemuncak kesenangan ataupun kebahagiaan mengikut hawa nafsu. Dan di dalam aksiologi kita juga membincangkan tentang bandingan nilai dalam ilmu. Yang pertamanya adalah intrinsik dan juga ekstrinsik, di mana kita perlu membandingkan antara dalaman dan juga luaran, yang mana lebih baik. Dan yang kedua adalah kekal dan sementara, iaitu manfaat yang diperoleh yang boleh digunakan dalam jangka masa yang panjang. Dan yang ketiga adalah produktif dan juga tidak produktif, di mana kita perlu membandingkan yang mana satu yang boleh berikan kepada kita hasil yang lebih besar. Mari kita lihat subjek fizik. Di Malaysia, kita mempelajari subjek fizik ataupun mengambil subjek fizik di peringkat SPM, iaitu di tingkatan 4 dan juga 5. Pelajar perlulah berada dalam aliran sains. Jadi apakah pandangan subjek fizik dari aspek aksiologinya? Iaitu daripada segi nilai subjek fizik. Yang pertamanya nilai kebendaan. Pelajar mengambil subjek ini ingin memperoleh gelaran pelajar pintar ataupun pelajar pandai kerana beliau mengambil subjek aliran sains. Dan yang keduanya adalah nilai kerohanian. Apabila pelajar aspek kerohanian, pelajar ini memikirkan manfaat jika mereka mengambil subjek ini untuk masa depannya dan sebagainya. Akhir sekali, implikasi subjek fizik. Keperluan ilmu fizik dalam era revolusi industri 4.0 ataupun teknologi yang terkini, yang kebanyakannya menggunakan ilmu fizik dan sekurang-kurangnya fizik asas. Jika pelajar tidak mengambilnya di era persekolahan, pelajar tersebut perlulah mengambil subjek ini di peringkat universiti ataupun di peringkat institusi pengajian mereka. Dan bukan itu saja, subjek fizik ini juga telah diperkenalkan di program TVET, menunjukkan ini adalah satu keperluan untuk sesetengah khusus mempelajarinya. Jadi telah menjadi tanggungjawab institusi untuk mewajibkan subjek fizik bagi sesetengah khusus ini untuk melahirkan graduan yang berkualiti ikutan dengan keperluan pasaran semasa. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nadia Fadilah binti Aziz dan saya akan membahaskan berkaitan pandangan sarjana tentang subjek fizik dari sudut aksiologi. Pada abad ke-4 Masihi, pemikiran fizik dipelopori oleh ahli teori fizik seperti Plato, Aristotle dan Pythagoras. Pada pandangan Pythagoras, alam ini saling berkaitan antara satu sama lain dan juga berkaitan dengan keseluruhannya. Beliau berpendapat bahawa bahagian alam ini mempunyai perbezaan struktur seperti pengutuban dan pasangan yang berlawanan. Pendapat ini diterima oleh cendekiawan Islam kerana pandangan ini selari dengan ayat Al-Quran menerusi terjemahannya dari surah Yasin ayat yang ke-40, iaitu tidak mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak akan mendahului siang, dan masing-masing akan beredar pada garis edarnya. Antara pendapat Pythagoras yang lain adalah sifat dinamik yang terdapat dalam makhluk alam kejasmanian ini. Sifat dinamik ini terhasil daripada tindakan data ke atasnya dan pergerakan yang ada padanya. Plato juga telah memberi pendapat rasionalnya mengenai alam semesta ini melalui bukunya iaitu Timaeus. Aristotle pula beranggapan bahawa langit itu terdiri daripada siri sfera pusat yang tersusun mengelilingi bumi dan bumi merupakan pusatnya. Selain itu, teori fizik Aristotle bertujuan untuk memberi penjelasan berkaitan fenomena alam bumi dan juga cakrawala. Antara pendapatnya yang lain adalah seperti semua objek dan alam ini mempunyai zat, bentuk dan bahan iaitu jirim.
Melalui pendapat ini semua, dapatlah kita ketahui bahawa dengan pembelajaran subjek fizik menjadikan kita dapat mengenali alam ini dengan lebih luas dan terbukti subjek fizik merupakan subjek yang sangat baik dan penting untuk dikuasai. Kenapa pentingnya fizik? Mencorak kemajuan dalam pembangunan bidang teknologi kejuruteraan. Terdapat pelbagai perkaitan antara fizik dan kemajuan teknologi masa kini. Pelbagai ciptaan serta teknologi canggih yang telah dicipta oleh jurutera yang mampu memberi banyak manfaat kepada kehidupan serta kelangsungan hidup. Sebagai contoh, jurutera menghasilkan idea-idea menarik dalam penghasilan seperti bentuk kereta atau bentuk kapal terbang, mengambil kira konsep teori dalam bidang fizik. Mengembangkan teknologi dalam industri pertanian. Industri pertanian juga telah lama bergerak ke hadapan menuju kemajuan teknologi masa kini. Apabila adanya konsep fizik dalam setiap penggunaan teknologi, dapat mempercepatkan hasil pertanian masa kini, memberi impak kepada bidang kemajuan penerbangan dan dunia masa kini. Tanpa ilmu fizik, penerbangan tidak akan wujud. Ilmu fizik telah memberi manfaat kepada manusia dalam memudahkan dari aspek pengangkutan, iaitu kapal terbang. Sebagai contoh, prinsip Bernoulli telah digunakan dalam penerbangan masa kini. Ilmu fizik telah memberi banyak impak kepada penemuan teknologi saintifik yang penting sehingga menjadi asas kepada kemajuan teknologi masa kini. Pelbagai penghasilan teknologi masa kini yang berkaitan dengan fizik, antaranya sistem hidrolik yang banyak fungsinya dalam kepada sistem kereta dan pelbagai lagi. Konsep fizik mempunyai skop bidang yang luas serta mampu membangunkan teknologi masa Hai kini. dan Assalamualaikum. Nama saya Nurul Natasha binti Awaluddin. Nombor metrik saya J20A0601. Apakah kelemahan dan kelebihan subjek fizik? Subjek fizik merupakan satu subjek dari jurusan sains, di mana subjek ini memberi pengetahuan tentang seseorang yang ingin mempelajari tentang ilmu sains dan juga mencari penjelasan sesuai perkara melalui kaedah sains. Sebagai contoh, seorang saintis kebarangkalian sudah mempunyai sekurang-kurangnya beberapa kemahiran saintifik yang diperlukan untuk mengejar cita-cita tersebut. Namun, ada beberapa kelemahan dan juga kelebihan mempelajari subjek fizik ini. Dari segi kelebihan, mempelajari subjek fizik ini, pelajar sains mempunyai kelebihan yang banyak kerana mereka harus mengkaji sesuatu eksperimen untuk mencari jawapan dari hasil eksperimen tersebut. Selain itu, dengan belajar fizik juga, pelajar boleh mengembangkan secara semula jadi ke dalam aplikasi yang lebih khusus, pergi ke termodinamik ataupun fizik nuklear, ataupun juga dalam kimia, contohnya dari mekanik dan prinsip fizik bahan menjadi kejuruteraan. Namun ada juga kelemahan mempelajari subjek fizik, iaitu pelajar kurang berminat terhadap fizik kerana kurang meminati melakukan eksperimen yang melibatkan bahan-bahan makmal dan juga kimia. Selain itu juga, kajian ini memerlukan kesabaran dan juga kekuatan ingatan yang kuat untuk menghafal formula-formula ataupun jalan kerja untuk melakukan eksperimen. Assalamualaikum, saya Muhammad Haziq Zafri bin Zainuddin dan nombor metrik saya ialah J20A0681. Saya dari kumpulan 2 akan membentangkan dapatan kajian kami berkaitan pandangan masyarakat terhadap subjek fizik. Okey, pengenalan. Dalam bab ini, pengkaji membentangkan dapatan kajian dari borang soal fizik, iaitu Google Form. Perkara-perkara yang terkandung di dalam bab ini ialah kesedaran dan kepentingan tentang subjek fizik. Bab ini akan menghuraikan dapatan kajian hasil pengumpulan data primer terhadap 35 sampel respon dari kalangan umum. Yang pertama ialah untuk mengkaji dan menyelidik tahap kepentingan subjek fizik dalam kalangan masyarakat. Yang kedua ialah
untuk mengkaji dan menyelidik kenapa subjek fizik dikatakan subjek yang susah untuk dipelajari. Yang ketiga, untuk mengenal pasti kegunaan subjek fizik yang sebenarnya. Dan yang terakhir ialah untuk mengetahui langkah yang terbaik untuk memahami subjek fizik. Dalam bab ini, pengkaji memaparkan data-data daripada soal selidik terhadap responden yang dilakukan sepanjang kajian ini dijalankan. Soalan-soalan kajian yang telah ditetapkan di awal kajian akan dijawab melalui analisis ini dengan pilihan jawapan dari pengkaji dan cadangan jawapan dari responden. Berikut adalah jantina dan umur responden yang terlibat dengan soal selidik. Berdasarkan graf, jumlah responden lelaki adalah sebanyak 9 orang, manakala responden wanita adalah sebanyak 26 orang. Selain itu, umur responden juga direkodkan bagi mendapatkan kualiti sampel jawapan yang direspon. Berdasarkan graf, responden yang berumur 16 tahun ke 20 tahun adalah 7 orang, manakala responden berumur 21 tahun ke 25 tahun adalah seramai 25 orang. Akhir sekali, responden 26 tahun ke atas adalah sebanyak 3 orang sahaja. Responden berumur 21 tahun ke 25 tahun adalah paling banyak kerana borang soalan selidik banyak diisi oleh pelajar universiti. Berikut adalah jumlah responden yang mengatakan subjek fizik adalah penting. 35 responden bersetuju mengatakan bahawa subjek fizik adalah penting. Masyarakat sedar kegunaan subjek fizik membantu dalam tugasan kehidupan seharian. Seramai 30 orang responden setuju bahawa subjek fizik diperkenalkan kepada masyarakat sejak umur 16 tahun. Hal ini kerana banyak responden beranggapan bahawa sebelum memahami subjek fizik, pelajar harus dijejahkan kepada kepentingan matematik dahulu. Dengan pengetahuan matematik yang mantap, pelajar akan mudah untuk memahami subjek fizik. Manakala sebanyak 5 orang responden tidak bersetuju bahawa subjek fizik diperkenalkan sejak umur 16 tahun. Menurut responden, subjek fizik perlu diajar dari peringkat sekolah menengah rendah. Ini kerana subjek tersebut adalah susah dan sukar difahami dan subjek fizik perlu diajar awal supaya lebih mudah untuk difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dini bin Azhar dan nombor telepon ialah J20A0504. Saya akan menerangkan dapatan kajian kami berkaitan kenapa subjek fizik susah. Berdasarkan graf, alasan kenapa subjek fizik adalah susah kerana subjek fizik bosan jika hanya dibelajar secara teori. Jawapan ini mendapat respon paling tinggi iaitu 17 orang. Pelajar yang mudah bosan jika subjek tersebut hanya diajar secara teori. Hal ini menyebabkan pelajar tidak fokus untuk belajar subjek fizik. Guru perlu memperhatikan ilmu fizik bagi meningkatkan tahap kegemaran pelajar terhadap subjek fizik. Guru boleh melaksanakan beberapa contoh eksperimen yang berkaitan dengan kehidupan seharian. Selain itu juga, subjek fizik yang susah dipelajari juga menjadi alasan. Seramai 13 orang responden mengatakan sedemikian kerana subjek tersebut banyak kira-kira dan tidak mudah dikenal pasti jawapan yang sebenar. Selain itu, subjek fizik juga susah kerana tidak berbincang dengan rakan. Menurut responden, subjek fizik menjadi mudah difahami ketika berbincang dengan rakan. Hal ini kerana penerangan dari rakan adalah tidak formal berbanding guru. Gaya dan intonasi penerangan dalam kalangan pelajar sendiri adalah mudah difahami oleh pelajar itu sendiri. Akhir sekali, alasan subjek fizik adalah subjek yang susah kerana diajar oleh guru yang membosankan. Hal ini kerana guru hanya memberikan kerja sekolah tanpa mempraktikkan ilmu tersebut. Apabila subjek tersebut diajar tanpa praktik, maka pembelajaran subjek tersebut akan menjadi bosan. Berikut adalah kegunaan subjek fizik. Berdasarkan graf, seramai 31 responden memilih kegunaan subjek fizik adalah untuk digunakan dalam kehidupan seharian. Menurut responden, semua kejadian yang berlaku dalam kehidupan seharian adalah berkait rapat dengan fizik. Selain itu, kegunaan subjek fizik juga adalah untuk melanjutkan pelajaran. Rata-rata pelajar yang mempunyai A dalam subjek fizik senang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat universiti. Pelajar seperti ini mempunyai asas yang kukuh ketika berada di universiti. Selain itu, kegunaan subjek fizik adalah untuk menjamin kerja yang bagus. Seramai 7 responden bersetuju dengan hal ini. Menurut responden, kebanyakan industri memerlukan pekerja yang bijak dalam subjek fizik. Hal ini kerana pekerja yang bijak dalam subjek fizik mampu berfikiran lebih jauh dan mudah menganalisis punca masalah berlaku. Akhir sekali, 7 orang responden setuju bahawa subjek fizik adalah memudahkan untuk menjawab peperiksaan. Kebanyakan responden menyangkal dengan jawapan ini.
Ini kerana subjek fizik digunakan untuk dipraktikkan dalam kehidupan seharian, bukan dipelajari hanya untuk dijawab dalam peperiksaan. Selain itu, terdapat beberapa cadangan jawapan dari responden supaya subjek fizik semakin menarik untuk dipelajari. Antaranya adalah mengadakan pertandingan di peringkat sekolah dengan menawarkan hadiah yang lumayan. Hal ini akan menarik pelajar untuk mempelajari subjek fizik. Selain itu, cadangan untuk membuat subjek fizik supaya terus diminati adalah tukar cara pembelajaran guru fizik, iaitu dengan mewujudkan suasana pelajaran secara praktikal. Sesungguhnya, responden juga mencadangkan guru untuk mengajar dengan cara yang menyeronokkan, sebagai contoh membuat video animasi dan sebagainya. Hal ini akan membantu pelajar untuk mempelajari secara jelas dan mudah untuk mengetahui ilmu tentang subjek fizik. Di samping itu juga, responden juga mencadangkan pelajar untuk memperbanyakkan membuat perbincangan dan membuat mind map bersama-sama. Hal ini supaya pelajar lebih mudah untuk memahami subjek tersebut. Selain itu, responden juga mencadangkan guru menggunakan teknik dan cara yang menarik untuk mengajar dengan menggunakan akronim pada formula fizik supaya mudah dihafal dan difahami. Kesimpulannya, berdasarkan dari hasil soal CD, kami dapat membuat kesimpulan bahawa masyarakat menyedari subjek fizik adalah subjek yang penting. Masyarakat sedar kegunaan subjek fizik dalam membantu tugasan seharian. Selain itu juga, masyarakat juga tahu kenapa subjek fizik dikatakan subjek yang paling susah untuk dipelajari. Alasan subjek fizik adalah subjek yang susah dipelajari kerana subjek fizik bosan jika dibelajar secara teori. Rata-rata pelajar merespons begitu. Selain itu juga, kami juga mengenal pasti kegunaan subjek fizik yang sebenarnya. Kegunaan subjek fizik yang sebenarnya adalah untuk digunakan dalam kehidupan seharian. Akhir sekali, kami juga mengetahui langkah yang terbaik untuk memahami subjek fizik. Antara langkah yang terbaik adalah tukar cara pengajian cikgu fizik dengan mewujudkan suasana pelajaran yang praktikal. Hal ini supaya pelajar lebih mudah untuk faham. Sekian dari saya. Terima kasih.